Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Cikgu Godfrey, anak Ben, akan mengajar anda tentang topik apa yang kita akan belajar pada hari ini. Sebelum kita memulakan topik dan unit kita belajar pada hari ini, kita tengok video ini dulu. Setelah anda melihat video tadi, saya sebagai cikgu ingin menanya kefahaman pelajar-pelajar semua. Fahamkah pelajar bahawa semua rakyat di Malaysia ini terdapat berbagai kaum, agama dan bangsa, dan setiap keluarga yang terdapat di Malaysia akan mempunyai sesuatu adat tradisi mereka orang, kerana setiap keluarga akan mengamalkan adat tradisi sebagai mereka punya kepercayaan tersendiri. Oleh itu, sebelum kita masuk pada unit ini dengan lebih lanjut, yaitu unit 4, amalan tradisi kekeluargaan khazanah kita. Sebagaimana yang kita faham ialah tradisi di Malaysia merupakan sebuah keunikan yang melambangkan keunikan negara Malaysia dengan negara-negara luar. Oleh itu, pada hari ini, cikgu akan menerangkan kepada pelajar dan memberi gambaran kepada pelajar bahawa kenapa kita harus menjaga tradisi dan kenapa amalan tradisi kekeluargaan itu sangat penting. Tahukah pelajar semua bahawa terdapat banyak amalan tradisi kekeluargaan yang terdapat di dalam negara kita? Sebagaimana yang cikgu faham bahawa setiap amalan tradisi tersebut akan diturunkan kepada generasi akan datang, iaitu generasi muda. Sebagai contoh, kita oranglah cikgu dengan pelajar. Okey. Antara contoh-contoh tradisi kekeluargaan yang cikgu boleh berikan kepada pelajar ialah yang pertama, adat menyambut kelahiran anak, perayaan. Seperti mana yang kita faham ialah perayaan semua agama mempunyai perayaan yang tersendiri. Dan ketiga, pantang mengikut kefahaman cikgu, dalam amalan kami iaitu Bidayuh, kami mempunyai pantang larang tersendiri. Seperti apabila kami seseorang daripada keluarga kami bersin, sebelum kami hendak berjalan, kami tidak boleh berjalan. Okey, yang seterusnya ialah adat menyambut tetamu. Seperti yang kita tahu, semua agama mempunyai adat tersendiri dalam menyambut tetamu. Kelima, kesenian. Keenam, adab makan, dan yang terakhir ialah adab perkahwinan. Cikgu faham bahawa semua pelajar suka akan adab perkahwinan, kerana masa adab perkahwinan kita makan. Dan jangan kita tahu makan saja, kerana di dalam adab perkahwinan ada adat yang tersendiri yang kita tahu dalam setiap agama. Setelah pelajar melihat video dan penjelasan yang cikgu beri tadi, cikgu ingin memberitahu bahawa terdapat beberapa kepentingan mengekalkan amalan, tradisi, kekeluargaan dalam sebuah kaum. Dan kepentingan yang pertama ialah meneruskan identiti kekeluargaan. Sebagaimana yang cikgu cakap ialah setiap keluarga mempunyai identiti yang tersendiri, dan identiti tersebut
melambangkan keistimewaan dan keunikan keluarga tersebut. Yang kedua ialah mewarisi tradisi kekeluargaan tersebut kepada generasi yang akan datang. Kenapa? Sebab takut generasi yang akan datang tidak akan mengetahui akan tradisi kekeluargaan mereka. Ketiga ialah mengeratkan hubungan kekeluargaan. Sebagaimana yang cikgu faham ialah dalam aktiviti perayaan seperti aktiviti kami iaitu Hari Gawai, kami akan mengadakan aktiviti bergotong royong seperti memasak-masak untuk menyambut malam 31. Okey, yang keempat adalah mewujudkan suasana yang harmoni. Apabila amalan kekeluargaan dapat dikekalkan dalam sebuah kaum, tanpa kita sedar bahawa kita dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Kepentingan yang keempat ialah kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Hal ini demikian kerana suasana yang harmoni dapat diwujudkan adapun dapat menimbulkan kesefahaman antara kaum dengan kaum yang lain. Dan yang terakhir kita dapat lihat pelajar-pelajar sekalian, kepentingan amalan tradisi kekeluargaan ialah memupuk semangat kekeluargaan. Apabila kita dapat memupuk semangat kekeluargaan, kita dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang lebih bahagia dan harmoni, kerana dalam keluarga kita terdapat berbagai adat dan tradisi yang kita patuhi dan terdapat adat yang kita tahu. Oleh itu, kepentingan mengekalkan amalan kekeluargaan merupakan sangat penting dalam negara kita kerana terdapat kepelbagaian kaum di Malaysia. Pelajar-pelajar sekalian, tadi telah cikgu beritahu bahawa kepentingan kita untuk mengetahui amalan tradisi kekeluargaan. Sekarang cikgu akan memberitahu apakah kesan apabila amalan tradisi kekeluargaan tidak diamalkan dalam sesuatu kaum. Kesan yang pertama dapat kita lihat ialah tradisi kekeluargaan yang menjadi alat penyatuan kaum mula dilupakan. Hal ini demikian kerana dalam perkembangan arus kita, kebanyakan golongan yang akan datang mula terpengaruh dengan teknologi yang baru. Oleh itu, secara tidak langsung mereka akan lupa akan adat mereka tersendiri. Yang kedua ialah amalan tradisi kekeluargaan dalam sesuatu kaum semakin lupus. Dan yang ketiga ialah hubungan sesama kaum menjadi renggang. Ini merupakan perkara yang menjadi konflik dalam kita punya negara. Hal ini demikian kerana apabila tiada hubungan antara kaum, timbullah masalah antara satu kaum dengan kaum yang lain. Dan yang terakhir ialah generasi yang akan datang akan kehilangan identiti kaum. Kenapa ini berlaku? Disebabkan generasi yang akan datang tidak tahu akan apakah amalan tradisi kekeluargaan mereka. Yang mereka tahu hanyalah perkembangan teknologi, perkembangan arus masa, dan mereka harus mengikuti perkembangan arus dalam mengejar cabaran global. Mereka mengejar cabaran globalisasi yang akan datang. Oleh itu, kesan yang amat buruk akan datang kepada generasi, kaum, agama di dalam negara kita apabila kita tidak mengamalkan ataupun kita tidak mengutamakan amalan tradisi kekeluargaan sebagai sesuatu perkara yang wajib. Oleh itu, cikgu berharap agar pelajar haruslah mengekalkan amalan tersebut, kerana kalau bukan kita, siapalah lagi yang akan meneruskan amalan kita tersendiri. Pelajar-pelajar sekalian, ingatlah bahawa tradisi merupakan amalan kita. Janganlah kita lupa, janganlah kita abaikan tradisi amalan kekeluargaan kita. Kerana kalau bukan kita yang mengamalkan, maka amalan kita akan terus. Oleh itu, cikgu berharap agar pelajar-pelajar sekalian haruslah mengutamakan amalan tradisi kekeluargaan di dalam diri pelajar-pelajar. Ingatlah pelajar merupakan generasi yang akan meneruskan amalan tersebut kepada generasi yang akan datang. Oleh itu, cikgu berpesan kepada pelajar, amalan merupakan perbuatan kita. Amalan tradisi merupakan adat kita. Oleh itu, kalau bukan pelajar, maka hapuslah amalan tradisi kekeluargaan kita di telan zaman.